Pakito jungle. To be honest, tak berapa saya nak gemar sebab hero ini dah di-nerfkan sedikit. Namun begitu, kalau di tangan First Six, mungkin berbeza sedikit bisanya apabila Pakito ini dibawa masuk. So far, apa yang saya nampak line up daripada EVOS ini, kekurangan satu saja. Manakala kita lihat Echo PH terus saja diasak oleh Seikots sebentar tadi. Tetapi Seikots yang telah dijatuhkan terlebih dahulu, rusuhan yang boleh saya katakan tak berapa bila kita masuk ke fasa mid game nanti. Ya, Yawi sekarang ni diasat terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri dengan 2 orang pemain. Nampaknya kita akan dapat saksikan bagaimana Fair Six akan lebih bergerak bersama-sama dengan rakannya untuk pastikan dia mendapatkan sedikit perlindungan. Seperti yang dikatakan oleh Adin, hero ni telah pun dinafkan sedikit. Jadi mungkin tidak mahu mengambil risiko. Sementara di bahagian atas, kita akan dapat saksikan bagaimana Benny QT menggunakan Leslie agak kurang dijaga. Adakah Brands akan mengambil kesempatan ini untuk memberikan tentangan terhadap pemain tersebut? Tetapi dengan adanya turtle pertama yang muncul di bahagian bawah, fokus kita terhadap pengambilan turtle ini. Pasukan manakah yang mampu untuk mendapatkan buff tersebut? Lihat bagaimana Echo PH bermain dengan begitu baik sekali apabila turtle itu telah dimulakan oleh Kaltizi. Rakan-rakannya semua group up untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan satu keselamatan buat Kaltizi securekan turtle yang pertama yang akan melanjutkan lagi kedudukan ekonomi pada minit yang kedua ini. Awak sebut pasal Brands cuba untuk dapatkan advantage ke atas Benny QT. Brands seorang diri saja mungkin suka sedikit. Andai kata Benny QT out of position, dia boleh dihukum. Tapi Brands memerlukan Dreams untuk bantu dia dengan Breath of the Ocean dan juga Petrify. Tapi lihat sekarang ni, Kaltizi tak cukup dengan jungler sendiri masuk ke jungler pihak lawan. Ya, antara jungler yang cukup-cukup digerungi oleh mana-mana pemain satu ketika dulu, iaitu Kaltizi yang menggunakan cushion berjaya untuk mencuri seberapa banyak. Bukan Kaltizi, maafkan saya. Kurtens yang menggunakan cushion. Kaltizi pakai Martis. pakai Martis. Tapi sekarang ni Ultimate Snipe ataupun dilepaskan. Adanya bantuan Yawi. Mampukah pemain ini untuk at least clearkan minion terlebih dahulu. Tetapi nampaknya Brands yang melakukan tugas tersebut dengan lebih pantas. Ya, Windtalker pun telah disiap oleh Brands, akan menambahkan lagi sedikit sebanyak power spike-nya, adanya movement speed sedikit, adanya critical yang boleh dikeluarkan oleh Windtalker tersebut. Yang sudah semestinya akan menjadi satu titik perbezaan adalah penggunaan sprint. Macam mana yang Seth ada bincangkan sebentar tadi, penggunaan heavy crossbow dan juga sprint. Bolehlah Brands mengeluarkan damage yang lebih besar dan juga melarikan diri. Ultimate Snipe telah dilepaskan untuk mengetahui di manakah keberadaan ahli pasukan pihak lawan. Ya, ini satu saat yang cukup gentir sebenarnya bagi Benny QT, di mana ada 2 pemain daripada pasukan EVOS berada berdekatan. Jadi dia tahu, seperti yang dikatakan oleh Adin, dia dah buka dia punya ultimate. Jadi dia tahu bagaimana kedudukan ataupun lokasi sebenar. Tapi nampaknya Curtain bersama dengan Yawi juga berada berdekatan dengan Benny QT untuk pastikan sekiranya mereka diserang daripada arah yang berlainan, mereka mampu untuk memberikan sedikit gambaran. Dan Wajah terus saja dilepaskan dan serangan yang baik dilakukan oleh Curtains berjaya untuk mendapatkan kill yang kedua untuk pasukan Echo. Brands masih lagi tidak terkena apa-apa, tetapi melihat kehilangan seorang pemain, biar kena lebih berhati-hati. Saya tak pasti Dreams dia tahu tak keadaan ataupun keberadaan itu dah diketahui oleh Echo. Saya lihat dia tak bergerak langsung daripada kawasan tersebut. Malah dia masih lagi ada banyak skill set Ocean ODT untuk mengundurkan diri. Tapi dengan kematian ke atas Dreams membenarkan Ijume yang berjaya untuk mencuri turtle tersebut. Retribution timing daripada Kaltizi taklah begitu baik. First Stick akan menghukum Curtis dengan serta-merta mendapatkan 1 kill dan juga 1 kutipan turtle. Bagi saya, itu satu kelalaian yang ditunjukkan oleh pasukan Echo. Tidak menyedari bagaimana Hijumi punya positioning terus saja masuk dan berjaya untuk mendapatkan turtle yang cukup penting. Dan anda untuk mendapatkan hadiah Cool Purifier dan juga RM RM30 ke akaun anda dekat HSBC seperti yang ditunjukkan oleh Kurt Gizi, cuba untuk dapatkan First Six di mana Dream berada di bahagian belakang dan nampaknya mereka seperti tak mampu untuk menghalang laluan minion ni, Adin. Ya, pujian harus saya berikan kepada Kaltizi sebentar tadi. Ashura Aura yang diguna pakai oleh beliau menghalang Pakito ataupun First Stick daripada mendapatkan kill ke atas Benny QT yang sempat mengundurkan diri, memberikan first kill dan juga flicker bagi melarikan dirinya dengan emblem yang telah diguna pakai oleh Benny QT sekarang ini. Satu emblem menarik iaitu Weapon Master, di mana ini adalah salah satu emblem yang scaling pada fasa late game, menambahkan lagi bonus ke atas physical attack daripada itemization, daripada emblem anda. Jadi lagi banyak
dengan itemization physical attack yang dilengkapkan oleh Benny QT akan menambahkan overall physical damage beliau. Ya, as per now di minit yang kelima, saya perasan dia dah menyiapkan Berserker Fury. Maybe the next item yang dia akan siapkan is either Scarlet Phantom ataupun Windtalker untuk menambahkan attack speed dan juga critical damage. Dan kita akan saksikan di bahagian tengah pergerakan sekali lagi Yawi yang akan memulakan pergerakan tersebut dibantu dengan Alternate Snake yang ditunjukkan oleh Benny QT untuk melihat kedudukan sekali lagi seperti The Second Roamer untuk pasukan Eco. Begitu pantas sebenarnya dia tak lepaskan buat ultimate snap tu. Maksudnya tak adalah effect damage sebab dia tak nak mendedahkan position dia duduk statik dekat satu kawasan, tapi dia ingin tahu sahaja di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Dan sekarang ni Dreams masuk daripada arah belakang. Best of the Ocean telah digunakan pakai Benny QT yang berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Brans. Namun begitu Ferristic masuk semula dengan double kill yang telah dimiliki oleh pihak Kaltizi, menjadi target yang seterusnya, tapi begitu mudah untuk Kaltizi melarikan diri. Pengakhiran daripada pergelutan tersebut hanya Brans saja yang telah dikorbankan, membenarkan EVOS mungkin untuk mendapatkan turret di bahagian atas ni, tetapi defending daripada Kaltizi begitu baik. Ya, antara penyebab kenapa Kaltizi akan memberi item-item tank, inilah sebab kerana kalau di kesorangan pun, kalau diasah oleh 3 orang pemain, dia mampu untuk melakukan pertahanan. Sanford bersama-sama dengan Yawi berada berdekatan, cubaan untuk memastikan Turtle ini menjadi mereka tidak berjaya sekali lagi. Pasukan daripada EVOS ID ataupun EVOS Legend ini berjaya untuk mendapatkan Turtle buat kali yang kedua. Nampak gayanya Martis jungler ni agak sukar sedikit nak berlawan Retribution Timing bersama-sama dengan First Six yang menggunakan Pakito yang lebih lincah, yang mungkin damage-nya lebih tinggi. Kalau kita lihat daripada sudut itemization pun memang benarlah damage-nya lagi tinggi dengan adanya Hunter Strike, dan mungkin item yang kedua Malefic Roar ingin dilengkapkan oleh First Six ini. Manakala Kaltizi again lebih fokus ke arah tanky item, salah satunya adalah Anti-Nation. Namun begitu Hijume terus saja menggunakan wild card yang telah dicuri, membenarkan First Six 1-2 punch sahaja. Walaupun hero ini di-nerfkan, tetapi di tangan Versix seperti di buff buat ketika ini. Satu serangan yang baik daripada Dreams menggunakan Petrify, tapi Kaltizi akan melarikan diri dengan lebih mudah. Ya, selepas Leslie ini telah pun di-buff, nampaknya kita tak akan menyaksikan bagaimana Leslie lebih fokus kepada attack speed. Kaltizi sebentar tadi berjaya mendapatkan Dreams. Dia dalam on the way nak siapkan kemungkinan Blade of Despair. Tapi di bahagian tengah sekarang ni satu pertemuan. Sekot cuba untuk mendapatkan Benny QT. Benny QT terus saja menggunakan flicker untuk melarikan diri. Tetapi serangan demi serangan, Curtain cuba untuk mendapatkan seorang pemain. Tetapi Yawi akan pastikan First Six terlebih dahulu menjadi dijatuhkan. Curtain sebenarnya dikeluarkan oleh marksman daripada pasukan EVOS, menjadikan seorang pemain daripada pasukan Eco, 2 pemain daripada pasukan EVOS berjaya disingkirkan. Ya, tapi masih lagi belum berakhir. Benny QT berada di tengah-tengah perlawanan. Beras dengan satu skill saja terus meletup nyawa ke atas Benny QT. Sebentar tadi Sekos menjadi satu benteng pertahanan yang cukup mantap sekali. Agak sukar untuk pasukan Eco nak habiskan 3 lapisan nyawa beliau kerana Leslie belum lagi lengkapkan item yang dia perlukan. Kaltizi kalau dah ada item sekalipun, dia lebih fokus kepada tank. Dia mengharapkan pasifnya untuk mengeluarkan damage tersebut. Tapi Kaltizi sebentar tadi tiada di dalam medan pertempuran. Namun begitu, pasukan EVOS Legend yang boleh saya katakan menang sedikit di dalam pertempuran tersebut telah dilihatkan ataupun diterjemahkan dengan golit mereka yang hampir mencecah 1,000 golit. Ya, seperti yang dikatakan oleh awak, Adil, sebenarnya Sekot memainkan yang cukup baik bagaimana fungsi Bel. Bel tahu bukan saja Bel kena clearkan minion, kena jaga lane di bahagian bawah, tapi dalam masa sama Evolve dengan setiap kali mereka melakukan pertahanan. Walaupun sekarang ni baru saja ada 2 assist, tapi 2 assist yang dimiliki sebentar tadi cukup bermakna untuk berjaya untuk berikan sedikit dominasi dari segi pengawalan map dan juga bagaimana mereka berjaya untuk mendapatkan objektif baik daripada objektif turrets ataupun objektif neutral seperti Turtle dan juga Lord yang telah pun muncul kali pertama di bahagian atas. Ya, benar sekali. Kita lihat pada minit yang ke-10 EVOS Legends yang sedang mendahului sekarang ni dengan kutipan gol 1.5 ribu, dan Versix sebenarnya pujian harus saya berikan kepada beliau. 4-1-1 pada minit sekarang ini, satu impressive gameplay dengan KDA beliau dan juga kombinasi beliau pada waktu yang sama. Lihatlah Stakos dikejar oleh 3 ahli pasukan Eco. Hanya satu saja lagi lapisan nyawa telah dijatuhkan, ultimate snap telah dilepaskan. Adakah ini cukup untuk mendapatkan kill buat Benny QT? Kill yang sangat-sangat diperlukan oleh Leslie tersebut untuk melengkapkan lagi item beliau. Lihat bagaimana Kaltizi berjaya untuk mengelakkan IMU yang telah digunakan oleh Hijume sebentar tadi yang terus saja ditumbangkan. Versix begitu juga dengan Brans terpaksa undurkan diri, tetapi Dreams satu tangkapan yang cantik ke atas Benny QT, tidak sedar dengan adanya serangan hendap daripada Dreams. Namun begitu, dengan tiadanya retribution daripada EVOS ni, patutnya kita lihat EVOS saja masih lagi sempat untuk mendapat
mendapatkan lot tersebut. Double kill sebenarnya yang telah diberikan kepada Versus, mengelakkan diri daripada serangan pedang Sanford dan Dreams yang akan meragut nyawa Sanford sebentar ini. Saya tak nampak Versus dekat bahagian mana, namun masih lagi sempat beliau mencuri lot tersebut. Ini bak kata pepatah ML. ML sebenarnya dah ada pepatah. ML Munton boleh nerf hero, dia tak boleh nerf player. Ini yang ditunjukkan oleh Versus sebentar tadi. Berjaya. Bukan sahaja berjaya untuk mendapatkan lot. Malah kita lihat sekarang ni KDA beliau 6-1-2. Mungkin sekarang ni mempunyai damage yang paling tinggi dan juga damage taken yang paling tinggi. Dan juga mungkin mempunyai gold yang tertinggi daripada kedua-dua pasukan. Tapi pasukan Eko harus bersyukur kerana ini bukanlah luminous slot. Jadi inhibitor turret masih lagi berjaya untuk diselamatkan. Seiko sekali lagi kita akan saksikan. Beliau ada di mana-mana, Adin. Dia boleh pergi di bahagian atas, dia boleh turun di bahagian bawah untuk clear minion dan juga damage tanda clap yang boleh dikeluarkan oleh beliau. Sangat-sangat tanda. Ya, benar sekali. Kita lihat bagaimana damage yang boleh dia keluarkan memang sangat besar sebenarnya. Again, Gusion perlu berhati-hati kalau dia ingin membuka map ataupun ingin mendapatkan sebarang serangan. Namun begitu, kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk mendapatkan Galaxy A53 5G. Dengan adanya 16GB RAM, anda boleh memain ML Baby tanpa sebarang masalah, tanpa sebarang lag langsung. Masuk semula kita ke dalam perlawanan ini. 7-11 adalah kutipan kill untuk kedua-dua pasukan ini. EVOS Legend sangat-sangat impresif gameplay mereka untuk game yang pertama ini. Lebih-lebih lagi kepada Versus. Setiap gerak-geri dia seolah-olah tiada kesalahan langsung yang ditunjukkan oleh pemain ini. Ya, based on apa yang ditunjukkan oleh Hijumi, mungkin dia akan initiate the team fight sebab dia dah mencuri wall charge daripada Yawi. Sekarang ada satu pertemuan telah pun berlaku, namun begitu tidak bagian serangan demi serangan yang akan dilakukan. Tapi Curtains berjaya mendapatkan first hit. Sanford terus saja berjaya mendapatkan Hijumi. Dah tak ada wall charge yang dicuri, tapi Dreams berjaya mendapatkan mid lane. Dia bukan saja seorang, malah dua kill berjaya dimiliki oleh pasukan EVOS. Tetapi Brans akan pastikan meninggalkan Yawi keseorangan, menyebabkan sekarang serangan yang akan bertubi-tubi. Satu tekanan yang cukup tinggi boleh dilakukan oleh pasukan daripada Indonesia ini. Ya, hanya tinggal Yawi saja sebagai benteng pertahanan yang terakhir. Guardian's Barrier telah dibuka untuk menghalang minion ini daripada masuk. Tapi dengan adanya 3 ahli pasukan EVOS Legend, dengan damage output daripada Brans sudah mencukupi untuk mendapatkan inhibitor turret yang pertama milik Eko PH ini. Lihatlah bagaimana pasukan EVOS Legend di dalam perlawanan sebentar tadi. Saya boleh katakan itu adalah pengalaman. Pengalaman daripada Brans. Dia tahu bagaimana nak positionkan diri dia sebagai marksman di bahagian belakang. Dia tunggu semua orang keluarkan skill set mereka, barulah dia masuk dengan heavy crossbow. Hijumi juga sebentar tadi. Dia tunggu saat yang sesuai untuk menggunakan ultimate-nya tersendiri. Walaupun Versus terkorban, tidak mengapa kerana true damage dealer mereka ataupun secondary damage dealer mereka masih lagi ada di tangan Brans. Apabila Brans tak dijatuhkan, apabila Brans tak difokus, mudah lagi untuk Brans keluarkan damage itu ke atas ahli pasukan Eko yang telah berkumpul berjemaah dekat tengah-tengah tersebut. Ya, dan sebenarnya Eko mereka dah ada Benedetta dan juga Gusion. Sebenarnya mereka boleh fokus kepada hero-hero yang berada di bahagian belakang untuk pastikan hero tersebut tidak boleh mengeluarkan damage yang besar. Agak sedikit terkejut kenapa Eko tadi fokus kepada Versus bukan kepada France. Mungkin kerana momentum gameplay ditunjukkan oleh Versus sebenarnya sangat-sangat menghantui, dan sekarang ini dengan adanya lot di bahagian bawah, saya tak terkejut kalau Versus boleh securekan lot ni, Adik. Ya, kita lihat bagaimana Brans dah menggunakan heavy crossbow dia. Perlu berhati-hati, Ashura Aura telah dikenakan ke atas Brans, tapi nyawa lot semakin lama semakin sedikit. Tapi Brans berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Yawi. Dreams juga. Di manakah beliau sekarang ini? Seikos yang akan dikejar Versus berjaya untuk mendapatkan lot tanpa sebarang masalah. Tapi Seikos berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Kirsten. Kaltizi juga telah dijatuhkan oleh Hijumi, memberikan fokus kepada Benny QT di bahagian belakang. Cleanest wipe sekarang ini untuk EVOS Legend. Bukan setakat dapatkan lot, tetapi berjaya untuk mendapatkan wipe out demi mendapatkan kemenangan mereka. Brans bermain dengan cukup baik, dan saya suka bagaimana combo dan kemungkinan komunikasi yang ditunjukkan oleh pemain daripada pasukan EVOS Legend ini berjaya untuk menghantar semua pemain daripada pasukan Eko untuk wipe out. Tetapi kita saksikan mereka akan berikan fokus kepada Crystal dan pasukan EVOS Legend.